depan saya ni paling banyak bercakap, penggamar, cakap. Jadi saya dah terbiasa macam suka berborak-borak, saya akan cerita singkat kan. Jadi saya memang ke mana-mana memang saya suka buka booth, saya suka buka border depan bank, itu saya suka edar flyers meja ke meja. Memang pada asalnya memang malu, tapi itulah kerjaya saya, edar flyers daripada meja ke meja, kereta ke kereta. Hari Jumaat paling best nak habiskan flyers. Lepas habis solat Jumaat, bagi debar. Daripada 100 flyers tu ada 2-3 orang akan contact saya. So inilah nature saya sebelum pandemik semua corona bana ni berlaku kat Malaysia. Tapi macam mana bila sampainya, tak silap saya, bulan awal tahun 2020 sampainya corona kat Malaysia ni, so terpaksa nak tak nak, mau atau tidak, saya sayangkan bisnes ni. So saya terpaksa switch daripada offline pergi belajar online. Walaupun sebelum ni saya ada sikit-sikit ilmu online belajar dengan dia, tapi nak tak nak sekarang ni saya kena perkasakan ilmu tu. So itulah topik yang saya nak bawakan pada malam ini. Saya nak semayang Jalim dan skrin lah. Sekarang saya nak kongsikan skrin lah. Saya nak share skrin. So inilah topik kita pada malam ini guys. Topik kita pada malam ni iaitu tip offline to online sales sepanjang pandemik dan rahsia kembangkan rangkaian. Ini dua topik besar dan saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan TDS 60 dan TDS 80. Okey. Jadi tiga topik besar ni guys. Ini topik besar ni. Okey. Saya nak bawakan kepada rakan-rakan semua topik ni. Okey. Ubah daripada offline kepada online. Jadi sesuailah kepada anda yang sebelum ni buat secara offline, buka booth, ataupun anda yang dah sedia ada buat bisnes ni secara online, anda nak mantapkan lagi pemahaman ilmu anda semalam ni, anda tengok sampai habis, memang anda akan dapat sesuatu. Yakin dekat saya, anda takkan pulang dengan tangan kosong. Saya dekat saya. Itu janji saya, insyaAllah. Setiap daripada rakan-rakan pasti akan bawa something untuk anda sebarkan kepada rangkaian anda. Okey? Jadi saya nak bagi tahu kat sini, dalam Tone Wow ni kan, apa outcome, apa hasil yang anda dapatkan sebagai ejen Tone Wow. Untuk anda kata anda ni dah stable dalam Tone Wow, saya bagi tahu anda, saya kongsikan kat sini, sekiranya dalam Tone Wow ni anda dah dapat buat penajaan setiap bulan, konsisten di setiap bulan anda boleh mendaftarkan 20 orang ke atas. Kalau anda dapat mendaftarkan 20 orang ke atas setiap bulan dan ada dan kat situ, dan anda ada 10 orang kaki ataupun kita panggil 10 orang fighter yang bersama-sama dengan anda, konsisten juga untuk buat penajaan sama macam anda. Minimum pun 10 orang ke 20 orang setiap bulan. Itu kalau anda ada dalam situasi tu, tolong bagi tahu saya, bermaksud anda ni orang yang orang yang stable dalam Tone Wow. Anda boleh menaja, boleh daftar 20 orang setiap bulan dan anda boleh ada 10 orang fighter di bawah rangkaian anda. Tak mesti level 1, level 2 ke level 10 ke level 30, janji ada 10 orang fighter yang boleh buat penajaan 10 dan ke atas. Kalau ada benda ni dan anda dah lebih 3 tahun dalam Tone Wow ni, bermaksud income anda minimum 5,000. Minimum 5,000. Passive income tau. Kita bukan cerita pasal active income, passive income 5,000 dan ke atas. Sebab itulah berdasarkan kajian saya, mostly orang yang ada penajaan setiap bulan 20 orang dan ada fighter 5 ke 10 orang lah. Paling minimum pun 5 orang lah. Yang consistently, bukan dia cheat score, kejap ada, kejap tak ada kan. Dia consistently setiap bulan, dia boleh buat penajaan. Okey, sebab orang Melayu ada kata, Allah bisa tegal biasa. Untuk dapat 20 orang setiap bulan guys, memang susah. Tapi lama-kelamaan, bila kita dah boleh, kita konsisten buat lama-lama, kita dah tahu dah rentak dia. Macam mana kau nak dapatkan 20 orang setiap bulan? Kita dah tahu dah cara dia. Saya setiap bulan, minimum saya akan daftarkan 50 orang ahli. 50 orang ahli level 1 saya. Sebab saya dah tahu dah rentak dia, cara dia macam mana. Dulu, saya tak tahu, saya buat jalan ni, buat jalan tu, buat jalan ni, buat cara tu, buat cara ni. Lama-lama saya macam dah dapat rentak, nak dapat 50 orang setiap bulan, sangat mudah untuk saya lah. Jadi untuk rakan-rakan mana yang belum dapat lagi, minimum 20 orang pun susah nak dapat kan. Okey, 20 orang pun susah dapat. Sedangkan rakan-rakan, saya nak bagi tahu kat rakan-rakan, siapa sini yang kena agent trader?
Contoh ejen kereta dia jual kereta Proton. Setiap bulan minimum dia boleh jual 16 kereta. Yang mana harga kereta tu puluhan ribu ringgit akan. Okey, mereka boleh jual 10 ke 20 kereta setiap bulan tanpa gagal. Tapi kita dengan singkat yang RM12.5, kalau kita tak boleh jual 10 singkat setiap bulan, bermaksud something wrong somewhere. Kita kena ubah. Sebab apa? Prinsip saya mudah. Bisnes ni tak perlukan kita. Kita yang perlukan bisnes. Okey, jadi rakan kena tahu bisnes ni tak perlukan kita. Kita yang perlukan bisnes ni. Okey, kalau kita tak buat bisnes ni, akan ada orang lain yang buat. Okey, jadi terpulang pada rakan nak buat atau tidak. Okey, kita pun dah tahu potensi bisnes ni macam mana. Kalau kita tak buat, orang lain akan terus buat. Kalau rakan-rakan tak buat, contoh rakan kat nama apa? Al-Shaf Enterprise. Okey, Hatta, apa lagi? Ruti, Tuan Ruti, Farahiyah. Yang saya nampak ni lah. Roy, Azrul. Okey, kalau rakan-rakan tak buat, saya tetap buat. Saya pada 2014 sampai sekarang, saya masih buat. Ada yang tak buat, kejap buat, kejap tak buat kan. Tapi saya tetap buat. Setiap bulan rakan-rakan boleh tengok saya punya Facebook. Alhamdulillah, jangan nak gelak sangat. Okey? Alhamdulillah, dia sembunyi sebalik nama company dia. Okey? So, mana pula next slide ni? Aku ada next slide. Ni next slide dia. Okey, jadi saya beralih kepada offline kepada online sale. Jadi dulu saya suka buka post. Kalau tengok belakang gambar kat sini, ni sahabat saya, tim saya, dia edar flyers kat Sungai Buloh. Okey, edar flyers meja ke meja. Ni saya ni seorang-seorang ni buka post dekat UPC Sentul. Ni samalah ni. Hari je berbeza, tempat sama ni. Ni saya close anti ni. So bila hantar singkat tu pun, saya lebih suka hantar singkat tu berjumpa. Kalau dia duduk area KL ke, memang saya suka. Saya nak tak nak, saya suka jumpa dia. Sebab bila kita explain depan depan, rasa puas. Ada tak rakan-rakan rasa macam tu? Itulah perasaan saya. Saya rasa puas bila mana kita jumpa pada depan. Sebab kita boleh explain, orang tu tak faham ke tak faham, time tu kita boleh tahu. Itu yang kepercayaan saya dulu lah. Bila kita berdepan ada, kita tahu dia ni nak buat ke tak nak buat bisnes ni. Dia faham ke tak faham. Kalau melalui WhatsApp, boleh jadi dia kata faham, tapi sebenarnya dia macam tak berapa faham kan. Jadi sebab tu saya suka jumpa ni. Saya turun padang bantu kawan-kawan saya untuk saya bagi semangat. Saya pun join sekali untuk bukan sekadar join, tapi nak ambil gambar, nak update personal branding dan sebagainya lah. Okay. Ni saya kongsikan kepada rakan-rakan. Cuba komen dekat ruangan chat tu. 14,000 kan? 14,000 ni sikit ke banyak? Cuba komen sikit. 14,000, kalau rakan-rakan dapat 14,000 setiap bulan, okey ke? Atau boleh lah. Siapa yang gaji 14,000 sini, yang kerja, yang sekarang dia bekerja makan gaji, tapi gaji dia 14,000. Apa pangkat anda kalau 14,000? Takkan anda masih lagi pangkat macam operator kilang? Boleh komen ke dekat sini? Boleh balas chat? Banyak sangat sifu. Banyak tu sifu. Cantik. Jadi 14,000 guys. So inilah, kalau tadi siapa yang tanya income saya berapa yang terkini, jawapannya senang. Income saya yang terkini 30,000. Income yang baru masuk pada 20 bulan Ogos. Terima kasih Tuan Wau kerana masukkan awal sehari. Okey, sepatutnya 21 hari bulan, 20 Ogos dah masuk. Saya masuk 30,000 lah income saya, komisen bulanan saya. Setiap bulan lebih kurang 30,000. Okey, dan kita ada kawan-kawan kita yang sebaya dengan saya pun, Tuan Hafiz Arif 6 angka, Tuan Naim 6 angka, Tuan Mazlan tu orang lama lah, income tak tahu lah berapa ratus ribu, 400, 500 ribu pun. Itulah potensi pendapatan yang ada dalam Tuan Wau. Unlimited income. Awak buat lebih, awak akan dapat lebih. Satu hari nanti awak dah tak buat, income tu tetap mengalir. Itulah kelebihannya. Kalau bisnes lain, mungkin ramai orang baru kat dalam ni, dia tak faham. Kalau apa beza ketara bisnes kita ni dengan bisnes kat luar sana. Bisnes kat luar sana, awak buat lebih, awak akan dapat lebih. Tapi satu hari nanti kalau awak tak buat, awak tak dapat apa-apa, kosong. Okey, berbanding dengan bisnes kita, kalau kita buat lebih, kita akan dapat lebih. Nak lebih, kena pulun all out lebih. Tapi satu hari nanti kalau kita, mungkin na'udzubillah, kita kena COVID ke, ataupun kita kemalangan ke contohnya, income tu tetap masuk. Walaupun waktu tu kita dah stop promosi, stop buat jualan. Pun satu singkat pun tak terjual, income tu tetap masuk. Tapi kena pada payah-payah dahulu lah. Nama pun singkat, RM12.5, takkan kita expect
sebulan ni dah bagi keuntungan sampai 1,000 lepas tingkat pun harga RM12.5. So inilah pendapatan saya pada income Mac 2020 ni saya dah total up semua lah, dan ini income commission dia, belum masuk income yang lain lagi lah. So income pada Mac 2021 dia melonjak tambah lagi 14 darab 2 jadi 28,273. So inilah income saya efek daripada pandemik. Maksudnya buat secara online lah. Bila start pandemik kat sini Mac 2020 dia melonjak sampai ambil masa setahun kita duduk rumah. Saya bukan sekadar duduk rumah, tapi saya tambahkan income saya, menjana pendapatan sehingga 28,000. Okey, sebab daripada kita jual singkat secara online. Itu yang saya nak kongsikan pada rakan-rakan semua. Okey. So ini 3 elemen penting. Boleh saya teruskan tak? Nampak ni korang lambai tangan ke apa ni kan. Boleh lambai sikit tak? Boleh saya teruskan? Mana yang tengah buka kamera tu lambai. Kata boleh tunjuk good. Saya nampak, yang risau kalau buka kamera tu saya nampak. Okey, saya teruskan Jadi ini 3 elemen penting yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan pada malam ini. Okey, macam mana kita nak mantapkan skill menjaga kita secara online. Okey, kalau ada rakan-rakan yang buat bisnes lain ke, mungkin nak cuba buat bisnes tuan wow, ilmu dia lebih kurang sama. Okey, ilmu dia lebih kurang sama. Okey, yang pertama, personal branding atau bahasa lainnya soft sale. Okey, kita menjual dalam keadaan kita tidak menjual. Itulah personal branding. Okey, ramai orang tuan wow salah faham, mereka tak buat personal branding tapi mereka buat product branding. Okey, ini saya tunjuk ni mushaf ni, ini adalah wall post. Cuba anda tengok balik wall post anda. Okey, wall post Facebook anda. Ni saya tekan kepada Facebook lah sebab saya memang ikut pengalaman saya, memang saya main Facebook je. Saya memang majoring in Facebook. Kalau ada pangkat dalam Facebook tu mungkin saya dah pangkat business partner. Dah lama sangat main Facebook kan. So kat Facebook ni ada tempat kita bina personal branding. Bukan tempat kita buat produk branding. Ramai orang tuan wow rakan-rakan. Terutama kita semualah. Maksud saya dulu dan mungkin rakan-rakan ada yang buat benda ni. Kita terlalu banyak buat produk branding. Siapa yang nak jual singkat, siapa yang nak beli singkat tuan wow, ada khairat kematian, ada coin voucher, ada data plan berbaloi. Itu adalah produk branding. Orang dah tahu dah kita ni jual singkat. Setiap hari kita bagi tahu orang jual singkat. Tak payah bagi tahu hari-hari tuan-tuan. Jadi apa yang kita perlu buat dalam untuk naikkan personal branding kita, saya akan kongsikan. Okey, yang kedua, macam mana kita nak naikkan sale. Jadi kita nak dapatkan sale yang banyak, kena hunting sale. Zaman sekarang kita tak boleh tunggu orang datang kat kita kena hunting sale. Saya akan kongsikan step-step sebelum kita nak hunting sale. Okey, dan yang ketiga, inilah yang paling banyak saya buat rakan-rakan. Sepanjang saya buat bisnes ni, ini benda yang saya buat daripada 14 sampai sekarang. Ini benda yang saya buat, iaitu hard sale Facebook group. Saya kongsikan sikit lah macam mana saya dapat customer, dapat database, semua melalui Facebook group. Jadi kalau tanya saya, bang, kalau dekat kita punya wall post, kita tak boleh nak menjual, tak boleh bagi tahu kita jual singkat. Tapi kita nak jual singkat kat mana? Jawapan dekat sale dan Facebook group. Kat sinilah sebenarnya tempat kita nak menjual secara hardcore. Maknanya memang cerita betul-betul aku jual singkat, agak sinilah, bukan di sini. Tapi di dua tempat ni. Kita faham kat situ. Tapi mostly kita, Facebook kita, tempat Facebook ni ada tempat bersosial. Tapi bila buka Facebook anda, semua cerita pasal singkat je. Jadi orang nak masuk macam, aduh, bosannya. Macam kita tengok TV ya kan. Kita tengok TV kan, mesti ada drama cerita Hindustan ke apa semua ni kan. Pasti bawa ada iklan. Macam radio, dia ada borak-borak baru ada iklan. So kita nak buat iklan, kita tak boleh iklan je. Kalau kita tengok TV pun, time iklan kita beli, time iklan kita beli. Okey, iklan kita tak nak tengok sangat. Okey, kita nak tengok cerita. Orang suka macam tu. Jadi kita tak boleh iklan tiap-tiap hari dekat kita punya wall post. Iklan tu kena buat tempat lain. Bukan di wall post kita. Kita pun time iklan kita datang kau tengok TV kan. Jadi orang tak suka sangat iklan. Jadi macam mana kita nak buat iklan? Macam mana kita nak menjual tapi dalam keadaan tidak menjual? Jadi first, saya akan ceritakan pasal personal branding. Okay? Next. Inilah personal branding yang rakan. Jadi pastikan kita sekarang ni, kita dunia kita kena seiring dengan teknologi. Kita mestilah ada WhatsApp,
minimum kena ada WhatsApp, Facebook, Instagram. TikTok ni saya baru je buka. Mungkin nak cuba-cuba market TikTok kan. Tapi main dia sejak 2014. Cukup sekadar anda ada Facebook, anda ada WhatsApp. Dua benda ni dah membantu Tuan Naim kita income 100,000. Income dia 100,000, rakan-rakan nak kongsi kawan saya Tuan Naim Asy'ari. Saya kawan dengan dia daripada 2014 lagi. Dia income 100,000 pada 2016. Bukan sekarang. 2016 lagi income dia dah 100,000. Bayangkan sekarang 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dah 7 tahun dah. Dia menerima income 6 angka setiap bulan. 7 darab dengan tukar berapa bulan ada menerima angka 100. Okey, bukan dia terima 1,000 pada 21. Okey, itu nak gambarkan macam mana kalau anda boleh manfaatkan optimumkan penggunaan Facebook, WhatsApp. Okey, Tuan Naim kita tak ada guna Facebook ad pun. Saya kenal dia. Dia guna Facebook dengan WhatsApp saja untuk dapatkan 6 angka. Jadi, yang tengok, yang masuk kelas pada malam ni, kalau anda manfaatkan betul-betul medium, okey, anda boleh dapat income dengan zero cost marketing. Okey, dengan zero cost marketing. Okey? Boleh semua? Jadi bila anda nak buat personal branding, apa itu personal branding? Personal branding ni kita nak wujudkan trust, kepercayaan dengan orang. Saya bagi contoh lah, bila kita jual singkat ni, okey, contoh nama Tuan, saya ambil Tuan Rudi. Boleh Tuan Rudi kat tangan sikit Tuan Rudi. Nampak fokus sangat tu. Tuan Rudi okey. Boleh Tuan Rudi kat tangan sikit Tuan Rudi, dengar tak? Okay, Tuan Syaharudin lah tengok makan sedap tu. Jadi kita bayangkan, saya bagi contoh tapi jangan salahkan contoh. Sebab saya tak kenal Tuan Rudi, tak kenal Tuan Syaharudin. Kalau Tuan Rudi jual singkat dengan Tuan Remy Ishak jual singkat, siapa orang beli? Kenapa? Siapa yang akan beli banyak? Sudah pastilah Remy Ishak yang baru berkahwin. Ramai perempuan dah menangis di pucuk katil sebab baru kahwin kan. Jadi, sebab apa orang ramai beli kat Remy Ishak ni? Sebab apa? Sebab dia artis. Okey, dia artis, dia ada follower, dia ada trust, orang percaya kat dia, dia ada follower yang ramai. So itulah kita nak dalam Tone Wow. Kita memang dah tak ada peluang lah jadi artis ni. Tak pandai berlakon apa semuanya kan. Jadi kita kena jadi artis Tone Wow. Pastikan kita boleh jadi artis Tone Wow. Bila orang nak tanya singkat, kau nak beli singkat? Nak beli dengan siapa singkat? Okey, jadi kita orang cakap kau beli dengan Mus'ab tu, kau beli dengan Rudi tu. Contohlah kalau Tuan Syaharudin ni duduk kat KL. Kalau kau nak beli singkat kat KL, kau cari Syaharudin. Sedangkan dekat Kuala Lumpur ni ada 2,000 orang ejen singkat Tone Wow contohnya. Tapi orang sebut nama kita. Sebab apa? Sebab branding kita yang paling top. Orang paling percaya dekat kita. Sampaikan bila orang lain cerita berkenaan dengan kita, orang lain yang sampaikan pasal kita, itu bermakna kita dah level lain. Maksud orang lain cerita lah, kalau kau nak beli singkat, kau beli dengan dia. Tak perlu kita canangkan, orang lain canangkan bagi pihak kita. Time tu barulah kita betul-betul ada personal branding. Jadi dalam saya cerita personal branding ni dalam wall post Facebook kita tu. Facebook kita tu jangan jadi, sebab itu kedai kita. Okey, bila orang masuk kedai kita, dia tak nak tengok iklan je. So dia nak tengok 3 benda ni rakan-rakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan business content. Okey, rakan-rakan kena buat business content. Tapi bukan kata saya jual singkat, bukan. Tapi cara dia kita cerita progress business kita. Okey? Business kita kena ada progress. Kita buat prospecting. Kita post singkat. Kita buat testimoni. Kita dengan alhamdulillah dengan berkat saya jual singkat ni, saya dapat bawa mak ayah saya pergi umrah. Dengan singkat ni, dengan usahakan singkat ni selama 2 tahun, saya dapat pakai kereta idaman saya. Okey, itulah benda yang kita nak ceritakan. Jadi kita sedang ajak orang buat bisnes tapi dengan cara halus. Itu nama dia soft selling. Okey, kita cerita pasal bisnes kita tapi dalam keadaan kita cerita progress, cerita testimoni. Bila kita post singkat dekat JNT, bergambar depan JNT tu. Jadi macam mana kita nak post singkat kalau kita tak boleh jual singkat? Kat mana kita nak jual singkat? Jawapannya dekat hunting sale dengan Facebook group. Kejap lagi saya display. Okey? Jadi kat sini kita tunjuk hasil. Dan kita tunjuk progress. Okey? Sebab apa? Yang tengok kita punya Facebook ni bukan saja ejen yang belum join, tapi ejen-ejen yang sedia ada. Contoh leader-leader kita yang sedia ada. Macam mana diorang nak bergerak kalau dia tengok kita ni lemah. Tapi kalau kita tengok kita ni seorang yang aktif bagi ceramah, aktif bagi aktif close, kita lead by example.
Kalau kita nak 10 orang kaki kita tu laju, okey, kaki kita yang sedia ada laju, kita sendiri kena lead by example. Kalau kita tak boleh buat penajaan, tak boleh buat pendaftaran 20 orang, macam mana kita nak expect 10 orang kaki kita tu yang kita nak lahirkan tu nak bagi dia orang buat penajaan dengan laju. Jadi lead by example. Okey, kita kena lead by example. Kita dulu kena tunjukkan yang kita boleh buat. Okey, kita dulu kena tunjukkan kita ada buat coaching, kita ada buat progress, testimoni. Jadi barulah ejen-ejen kita yang sedia ada ni, diorang yakin untuk bergerak dengan kita dan menarik minat prospek-prospek yang bakal prospek yang nak join dengan kita. Jadi ada banyak sebab kenapa kita kena ada branding yang kuat. Contoh, salah satu KPI brandingnya adalah bila dia tulis posting, dia dapat like dia banyak, berapa jumlah follower kita, berapa friend kita. Tengok balik kat Facebook kita. Rakan-rakan tengok balik kat Facebook, ada tak 3 benda ni yang saya cerita pada malam. Ke dekat Facebook rakan-rakan semua cerita pasal bisnes hari-hari. Tak selip pun pasal benda lain. Okay? Jadi, yang pertama adalah konten yang pertama yang paling penting adalah business content. Yang kedua adalah knowledge content. Ini yang ramai tak boleh nak buat, knowledge content. Okay? Knowledge content ni contohnya, ini adalah salah satu lubuk kalau influencer di Malaysia untuk dapatkan follower, tambahkan follower. Contoh, wife saya pernah buat tip macam mana kita proses daripada kita bertunang sampailah kahwin. Ada cerita benda-benda yang tak ada berkaitan dengan bisnes Tuan Wang. Kita kena bagi manfaat, value dekat orang. Okey, contoh macam anda punya bidang kewangan. Anda boleh bagi tip macam mana nak lansaikan hutang PTPTN pada usia muda. Contoh anda bahagian apa? Pertanian. Okey, anda boleh cerita pasal pertanian. So ini bila anda cerita, bagi knowledge, bagi manfaat, orang dapat manfaat dan dia akan tekan butang share, follower anda akan bertambah. Bila follower anda bertambah, dia akan tengok kau buat bisnes apa. Oh, dia ni berjaya sebab buat bisnes Tuan Wow, ada testimoni. So dari situ kita akan boleh convert kepada sale. Nampak tak? Jadi knowledge content ni memang perlukan kita copywriting yang power, perlukan kita info-info semasa. Benda ni kita kena buat kerja sikit. Kita kena improve kita punya copywriting. Kita apa saja motivasi. Kalau rakan-rakan tengok, saya tunjukkan sikit. Recording in progress. Tunjukkan sikit dekat saya punya Facebook saya. Itu dengan Facebook saya. Okey, mana Facebook? Facebook saya dah. Mana Facebook? Tak jumpa lagi. Jadi tengok sini Facebook. Share. Nampak Saya tunjuk Facebook saya. Okey. Saya tunjukkan. Ini macam ni saya tunjukkan dari segi nampak tak Facebook saya? Kalau nampak boleh thumbs up sikit tak? Sebab kadang-kadang saya tak tahu kalau nampak ke tidak. Saya perlukan respon. Okey, ni saya tunjukkan macam nampaklah saya ni leadership saya. Okay, saya tunjukkan saya ada buat kelas pada malam ni. Okey. So kat sini saya akan buat macam pagi, saya akan tulis doa. Okey, saya nak tunjuk macam kita selitkan sikit. Saya penat lah. Penat apa? Penat promote keluar ke? Tak adalah penat mencintai awak. Kena ada macam tu sikit. Inilah wall post kita, tempat orang nak tengok kita ni siapa dan sebagainya. Contoh macam ni. Saya ceritakan manfaat, berhenti salahkan keadaan. Contoh yang saya nampak baru-baru ni, ni saya buat kelas. Setiap Isnin malam Selasa, saya ada buat kelas. InsyaAllah kalau tak ada arah mitang, setiap Isnin malam Selasa boleh tengok Facebook saya ni, saya ada buat kelas. Contoh macam ni nampak, 141 share. Jadi, ejen-ejen kita yang sedia ada, mereka akan letakkan trust kat kita dan bakal-bakal prospek kita pun akan gain trust, dia lebih yakin nak join dengan kita. Okay, contoh kat sini dapat 15 share. Saya cerita pasal apa? Ayat saya ni lebih pada manfaat. Okay, banyak yang like ni semua 213 like, banyak datang daripada orang-orang yang bukan buat Tonwa pun. Jadi kat situ saya dah dapat attract orang-orang yang luar daripada Tonwa. Okay, kat situlah cara saya bagi manfaat. Nampak tak guys? Jadi kita kena bagi manfaat yang kadang-kadang dia tak ada kaitan dengan bisnes kita pun. Kita tak ada kaitan dengan bisnes kita. Okay, jadi itulah knowledge content. Dan personal content maksudnya lebih kepada macam saya cerita tadi lah, kita cerita hobi kita. Contoh anda minat bola. Okay, minat bola, anda boleh cerita pasal bola. Okay, kalau anda minat aku lagi, minat apa-apa saja, anda minat bertanam ke apa, semua cerita. Yang penting anda ada selitkan pasal family anda, pasal anak. Orang suka tengok
dia follow kita, anak kita dah berapa orang, kita ni dah kahwin ke belum. Jadi kita kena selitkan yang ni. Okey, ni saya bagi contoh kalau business content. Cerita macam malam ni saya ada buat coaching kelas siri ketiga. Okey, dan seterusnya saya akan ceritakan bukan dalam bisnes ni seronoknya bukan tim kita pun turut merasa kenaikan basic income. Jadi kita tak dapat seorang, tim kita pun akan dapat. Jadi nak bagi tahunya kat sini saya nak attract orang yang belum join kata ya kan dia seorang dia dapat 30,000, punya tim dia pun ada dapat income juga. So benda ni meyakinkan dia. Saya nak convince. Ini soft selling saya. Inilah kata konten-konten yang bersifat soft selling. Ini adalah business content. Okay, inilah knowledge content. Okay, ini knowledge content. So contoh macam belajar daripada durian. Okay, saya tak sebut telur pun. Contoh duri di luar, manis di dalam. Setiap kerjaan kita, kepayahan di dalam segalanya nikmat. Dan kemanisan, kemanisan terhidang untuk kita. Manis pun ada banyak jenis. Kalau nak durian jenis apa? Kampung, kahwin, musang. Nampak? Saya bergambar dengan pelawak-pelawak ni. Kena selitkan lah. Ini knowledge content. Amalkan sedekah subuh. Mana kita cerita benda-benda yang manfaat yang orang boleh apply. Okay? Benda-benda ni kena ada. Anda check balik dalam Facebook. Anda ada tak benda-benda ni? Juga anda cerita pasal business saja. Okay? Dan ini adalah personal content. Untuk makluman semua, saya adalah yang terbaru. People change. Dulu ramai yang kata saya nak Arsenal, tapi tak. Sebenarnya untuk yang season terbaru ni nak bagi tahu untuk Awaludin yang tengah tengok, saya adalah fan Chelsea. Ni bukti dia lah. Siapa fan Chelsea? Okay. Jadi nak bagi tahu tu je lah supaya kita ada lah persaingan sengit. Kalau Arsenal macam tu sangat kan. Jadi personal content. Jadi kita minat apa? Saya minat bola. Saya akan cerita sikit bola-bola isu-isu semasa. Contoh macam Azizul Hasni, Datuk Azizul Hasni awal. Hari tu menang. Okey, kita selitkan sikit konten-konten yang like macam tu lah. Kita tengok kaitan isu semasa. Apa yang berlaku sekarang dan sebagainya. Okey. Jadi kalau hari Minggu jangan cerita pasal bisnes sangat. Okey, kita selit. Hashtag boleh lah dijaga terluar. Okey. Jadi itu benda yang saya nak sampaikan. Cuba anda check balik anda punya Facebook, ada tak tiga benda ni? Business content, knowledge content, personal content. Kena ada tiga-tiga benda. Okey, kalau ada tiga-tiga benda ni maksudnya kat situ anda dah betul dari segi nak branding kan. So bila mana anda ada branding yang kuat, okey, orang akan seronok dengan anda. Orang suka dan orang akan trust. So senang bila mana anda nak membeli. Orang nak membeli, nak berkomunikasi dengan anda. Baru dah tak bosan anda punya Facebook. Okey. Saya teruskan. Okey, ini masuk bab yang seterusnya. Yang pertama, personal branding. Yang kedua, hunting sale. Yang ketiga, macam mana nak iklan dekat YouTube. Okey? Setakat ni okey tak? Boleh komen sikit dekat chat. Ruangan chat. Komen ke ataupun angkat tangan sekali ke. Okey tak setakat ni? Okey tak guys? Cantik ya? Boleh pergi lagi Alhamdulillah. Buka kamera lah kalau boleh. Buka kamera rakan-rakan. Okey. Tengok tu sambil-sambil buat kerja pun boleh lagi sempat lagi. Jadi bukan senang. Tak semua orang dipilih untuk masuk dalam kelas kelas macam ni kan. Sebab tu kita suka tak kalau anak-anak buah kita semua, kalau kita close 40 orang semua tengok live. Tengok Zoom meeting malam ni. Biasa kita suka kan. Jadi pertama sekali kita dulu kena lead by example. Bagi tahu ke orang pergi tak masuk kelas tadi. Kalau kita nak cakap nak bagi tahu kat orang suruh masuk kelas, kita tak masuk kelas. Jadi macam ralat kat situ kan. Sebab tu saya kata lead by example. Okey, kita tunjukkan yang kita ni sentiasa upgrade ilmu. Ada benda yang kita kena upgrade. Okey, jadi hunting sale. Kita nak hunting sale rakan-rakan. Okey. Jadi dunia sekarang ni tak boleh kita tunggu dan lihat. Macam kita menjaga peleko kan. Orang menjaga peleko, kita tunggu je orang datang beli kan. Tak boleh. Sekarang ni orang siap pakai macam custom Spiderman ke apa ke nak bagi marketing tu. Walaupun menjaga tepi jalan pun ada cara dia. Macam tu juga kita tak boleh tunggu dan lihat je orang datang. Kita just promote je, bagi tahu dekat Facebook kita siapa nak singkat, boleh komen saya, cari saya. Tapi ada cara yang lagi satu, iaitu hunting sale. Kalau tanya saya, kalau orang cakap kat saya, apa benda saya kena buat hari-hari bang? So saya bagi tahu pada inilah benda yang anda kena buat hari-hari tanpa gagal. Okey, anda kena buat hari-hari. Kalau anda tanya, network anda tanya, bang saya kena buat apa hari ni bang? Jadi jawapan dia, awak kena buat benda ni lah. Awak kena buat hunting sale. Okey, jadi ini adalah proses progres yang anda kena buat. Pertama,
anda kena setiap hari anda kena tambah followers. Okay, sama ada anda tambah followers, apa saja aktiviti yang boleh menambahkan followers atau menambahkan friend. Okay, yang menambahkan friend. Contoh, macam mana tempat lubuk-lubuk anda nak tambah friend. Anda boleh pergi kat telco bersaing kita. Contoh macam saya dah cerita sebelum ni, boleh pergi Maxis, U-Mobile. Setiap telco ada dia punya Facebook page dia. Anda pergi, tekan dekat ruangan komen, 80% semua akan mencarut, akan memaki telco tersebut. Anda pergi page Maxis, kenapa Maxis tak laju, kenapa Maxis barang aku dah bayar banyak macam ni. Anda pergi U-Mobile punya page, sama juga. Anda pergi Digi pun sama juga. Sebab anda kena tahu konsepnya, tak ada satu singkat pun yang boleh puaskan hati semua rakyat Malaysia. Tak ada satu singkat pun. Sebab boleh jadi dekat kawasan Along, boleh jadi ada kawasan Sungai Petani, internet dia Digi tak laju, tapi Maxis laju. So bila anda promote orang kat Sungai Petani, ni saya bagi contoh lah, Sungai Petani, memanglah dia maki Digi sebab apa? Kat situ Digi tak laju, Maxis yang laju. So tak ada satu pun, susah nak cari satu tempat yang semua coverage laju. Jadi sebab tu saya kata tak ada satu singkat kat Malaysia ni yang boleh puaskan hati semua orang. Tapi anda kena yakin dan percaya. Anda dalam Tone Wow ni, anda bukan nak kena daftarkan 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang. Anda daftarkan 100 orang yang pertama, income anda average, income pasif anda 100 orang kalau anda daftarkan, lebih kurang 1,000 ke 2,000. Anda daftarkan 400 orang daripada 38 juta pengguna handphone yang belum berdaftar kat Malaysia. Anda daftarkan 400 orang sahaja rakan-rakan. Income anda lebih kurang 5 angka lah, 8,000 ke 10,000 ke. Jadi saya bukan suruh anda daftarkan 1,000 orang. Okey, jadi sebab tu tak ada satu singkat pun yang boleh puaskan hati semua orang. Kita bukan nak daftarkan semua orang. Kalau tempat tu coverage Digi tak cantik, kita kata dia minta maaf. Mungkin rezeki kita tempat lain. Kita buat lagi kerja kita. Okey, kita pergi dan cari orang lain tempat yang Digi cantik. Okey, jadi janganlah kita give up. Kalau orang tu maki apa semua, itu benda biasa. Jadi macam mana anda nak tambahkan followers, anda pergi dah tempat-tempat telco U-Mobile ke, cari mana-mana ejen pengguna-pengguna U-Mobile yang memaki tu, kita add friend. Okey, kita berkawan dengan dia. Kita add friend seramai mungkin. Pastikan friend kita cukup 5,000 orang. Balik ni, habis live ni, tengok balik Facebook kita, berapa orang friend kita. Kalau friend kita baru 1,000, baru 2,000, maknanya tak cukup lagi. So, anda ada kerja yang anda belum siap lagi. Okey? Jadi setiap hari inilah kerja yang anda buat. Kalau tanya ejen kata saya tak tahu nak buat apa hari ni, bagi tahu kat dia, ini kerja anda. Anda kena hunting sale. Setiap hari anda kena tambah followers. Setiap hari anda kena bina engagement. Engagement ni bukan sahaja kepada orang yang baru anda add tadi, tapi kepada ejen-ejen, kepada ahli-ahli, kawan-kawan friend-friend yang sedia ada. Okey, contohnya macam saya approach sepupu saya ni. Bila saya tengok story dia, swipe up je story, bagi tahu, wow, alhamdulillah, dia bagi salam ke apa ke, kita, itulah bina engagement. Antara sesama ejen pun, macam saya, bila ada orang bagi salam, ejen Tone Wow, kita jawab salam sebab nanti dia akan respon balik dekat Facebook kita. Maksudnya saya sama dengan ejen Tone Wow pun kita bina engagement. Lagi-lagi lah untuk orang yang belum kita close, tapi dia duduk dalam friend list kita. Kita dah ramai lah, kawan kita dah 4,000 orang ni, tapi kita tak pernah pun kita nak engage dia. Jadi cara dia macam ni, kita nak engage, kita buka Facebook dia, kalau dia ada buat post, kita komen. Kalau dia bagi salam, kita jawab salam. Tengok balik story setiap malam, buka story, kalau tengok story dia menarik, apa saja story, kita swipe up, kita komen apa-apa. Itulah kita bina engagement. Sebab kita dah lama tak jumpa dia guys. Kita dah 6 tahun, 7 tahun tak jumpa dia. Tahu-tahu kita jumpa, kita terus direct approach. Saya jual SIM card Tone Wow. Kalau nak, Roger. Terkejut dia guys. Ini yang orang takut. Sebab apa kita terus approach depan 6-7 tahun, kalau approach, dia mesti nak aku ajak aku MNM. Dia mesti nak ajak aku ajak. Sebab apa? Sebab kita tak bina engagement. So kena ada like, comment, kena lihat story. Okay? Jadi lepas kita dah add friend tadi, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita di telco, Maxis ke, mobile ke, TikTok kan, kita bina engagement. Memang kerja ni memang kerja yang leceh lah. Sebab tu siapa yang sabar je dia dapat. Memang kerja ni memang bukan kerja senang. Tapi kita kena pegang satu benda. 3 tahun je kita pulun all out kan. Instead of kita 30 tahun kita terus makan gaji, kayakan bos kita, bina impian orang lain. Why not kita invest, kita pulun all out 3 tahun yang pertama untuk bina impian kita. Banyak ada impian kita yang terhalang disebabkan kewangan. Jadi ini kita
nama dia susah-susah dahulu. So inilah stepnya, sebab business is a journey. Business bukan kalau macam kereta, bukan pasal istilah GPR naik semata-mata mesti benefit, tapi business ni dia is about journey. Inilah journey kita nak menuju kejayaan. Tak manis satu kejayaan kalau kita tak tempuh pun ni. Tahu-tahu depan duit kita, bangun-bangun esok pagi, tengok depan rumah ada 1 juta. Tak seronok macam tu. Kita mesti seronok bila mana kita dah all out. Kita buat benda dia dah 3 tahun, tengok income dah ada 10,000. Itulah baru manis. Okay? Okay guys, jadi selepas kita bina engagement, kita dah keep bina engagement ni. Kadang bina engagement ni bukan buat sehari. Tiap-tiap hari, kadang orang yang sama kita bawa add friend. Tak tambah kita add friend tu orang yang kita tak pernah kenal, dia stranger kita kan. Lagi-lagi lah kita kena banyakkan engagement. Tak boleh kita engage baru 2-3 hari, kita dah terus direct approach. Kat sini lah kita masuk bab direct approach. Okay, bila kita dah rasa, aku rasa dah lama dah aku engage dengan dia ni, jadi kita boleh direct approach. Kalau kawan kita yang sedia ada, yang kita kenal sepupu kita ke, kita engage mungkin tak lama lah. Engage dalam seminggu 2, sebulan 2 bulan, boleh dah kita direct approach. Mungkin salah satu cara direct approach, mungkin kita kata, tuan, esok saya nak buat postage minta tolong wow, kalau nak selit bagi tahu. Itu salah satu ayat je lah. Ataupun mungkin boleh cakap, bro, betul nama kawan kita, kawan baik ni, tapi kita tak pernah cerita pasal tolong wow pun direct approach. Mungkin kita cerita dekat Facebook kita, je wall post kita, tapi kita tak pernah pun direct approach kita, tak pernah pun direct approach dia pergi kat messenger dia. Why not sekarang ni, dah tiba masanya kita direct approach dia, setiap hari kita direct approach 20 orang macam tu. Okay, kita cakap, bro, pernah dengar detail pasal tone wow? Jangan cakap pernah dengar pasal tone wow. Kau pernah dengar tak detail pasal tone wow? Ataupun kata, esok saya akan ada buat macam postage kat tone wow, kalau ada nak selit, boleh inform saya. Macam tu lah. Kat situ nama dia direct approach. Okay, so direct approach ni kena buat tiap-tiap hari. Sebab tu saya kata kalau agent tu kata tak ada kerja hari ni, tak tahu nak buat apa, maksudnya tak buat kerja ni lah. Kau bina engagement tak hari ni? Kau tambah follower tak? Kau ada tambah friend tak? So ini yang cara kita servis. So ada direct approach tak hari ni? Mudahkan perbualan tentang bisnes. Slowly kita nak masuk sama orang macam saya nak masuk, nak bertunang kan, nak kahwin, kita kena bina engagement, masuk rumah, kena bagi salam, tanya khabar. Lepas tu barulah kita cerita apa yang kau nak sebenarnya. Okay, aku nak suruh kau tukar singkat tolong. Bukan kita straight daripada tu terus direct approach, terkejut orang bang. Okay, dan lagi satu, bila kita dah approach dia, bukan at that time dia akan terus join rakan-rakan. Sebab tu penting kita follow up. Kita penting proses yang selain tu. Okay, seterusnya adalah follow up. Okay, contoh kita ada kempen bulan ni, ada kempen Merdeka Ramah. Contohnya kita update promosi bulan ni bang, kalau awak join pada bulan ni ada berpeluang untuk menang gadget-gadget terkini, smartphone. Okay, berpeluang untuk bawa tablet, iPad book. So ini adalah bulan terbaik, saya bagi lagi free poster. Ikut kemampuan kita, apa promosi kita nak buat, ikut kemampuan kita. Okay, penting kita follow up. Sebab tak semua orang kita approach, mostly lah memang takkan kita approach semua join. Sebab tu penting kita buat follow up. Kita follow up, sama ada kita nak follow up by WhatsApp ke, macam direct approach ni tadi tak kisah. Ada nak buat dekat messenger ke, tapi pastikan berbentuk personal. Bukan di grup-grup WhatsApp tetap. Ni nama direct approach, personal. Kalau kita WhatsApp personal kat dia. Kalau kita messenger Facebook, kita maksudnya messenger lah. Ni semua secara personal. Dan pastikan kita follow up dia. Update promosi terkini. Contoh ada kempen-kempen. Sebab tu saya kata kat SQ, teruskan promosi yang bulan ni. Kempen bulan ni saya minta SQ teruskan sebab ramai bulan ni saya dapat close antara 15 hingga 25 sampai malam ni. Saya start Merdeka Ramah ni, kempen 15 hingga 25. Setakat ni saya dah close 22 orang, 23 orang. Bayangkan rakan. Kebanyakan semua join disebabkan kempen promosi. Saya follow up dengan kempen yang SQ. Sebab tu saya beritahu Mr. Robert, beritahu bos, saya minta tolong sangat kalau kempen pasal gadget ni, bos boleh teruskan untuk bulan depan. Dan bulan depan, bos mengata dia akan buatkan kempen untuk kategori ejen pengguna yang sedia ada. Sebab memang untuk bulan ni kita kalau perasan kempen dia tak ada untuk pengguna yang sedia ada. So pengguna sedia ada, dia orang tak dapat apa-apa manfaat kalau dia orang langgan ke apa. Jadi untuk bulan depan, kalau tak ada halal, kalau bos ambil benda tu, take note benda tu, bos kata nanti dia nak adakan juga untuk yang user-user yang sedia ada. Jadi user sedia ada pun kena juga bagi kategori tu. Okay, jadi pastikan ada follow up.
update sebarang promosi. So inilah hunting sale yang saya nak sampaikan pada malam ini. Okay. So ni macam tambah follower. So ini adalah KPI guys. KPI tu kalau anda tengok follower saya ni waktu saya start ni 7,944. Jadi saya bercadang kalau rakan belum follow lah. Target saya nak dapatkan yang target saya nak dapatkan 10,000. Bukan sekadar income 5 angka, saya nak target follower saya 5 angka. Dan friend saya pun sikit lagi nak cecah 5,000. Maksimum 5,000 kan. So this is the KPI. Bila orang tengok Facebook kita, bila kita dah direct approach, dia tengok Facebook kita, dia tak tahu siapa kita yang lebih lanjut. So dia akan tengok follower ni satu benda yang boleh convincing lah dengan friend. So dia ini ramai orang follow. Okay, dia ni dia punya workflow setiap hari ada yang menarik dan sebagainya. So personal branding kita main peranan kat sini. Okay, bila kita direct approach, orang akan nak tengok background kita ni. So kalau anda punya gambar Facebook, gambar kucing, kat sini friend pun baru 97 orang, follower pun kosong. Okay, jadi macam mana orang nak yakin? Kita sendiri tengok pun kita tak yakin dengan Facebook kita. Kita nak harapkan orang yakin dengan Facebook kita. Kena take note. Okay. Okay, ini cara nak bina engagement salah satulah. Ini Faizal ni adalah sepupu saya. Okay, sepupu saya. So ni cara saya nak engage dengan dia lah. Saya engage dengan dia, tanya contoh dia ada pun pasal gambar motor motor kan. Saya kata kat dia, cantik gambar set motor Zal. Berapa kos kerugian? Ini salah satu cara kita nak engage lah, nak bina engagement. Dia ni boleh join Tonwar pun. Dia tahu saya buat Tonwar tapi saya tak pernah approach direct dengan dia cerita pasal Tonwar. Punya lambat saya nak cerita sebab saudara ni memang kita tak berani nak push sangat lah. Saudara adik-beradik kan. Biasa stranger yang support kita. Kalau Faizal dengar, minta maaf lah. Faizal tolong join. Okay, lepas habis live ni mungkin boleh PM saya kot. Faizal punya cover set pun dah cantik ni, Tonwar ni. Okay. Jadi nampak tak, saya keep bina engagement. Kalau dia pun ada buat apa-apa story, memang saya akan approach dia. Cara saya macam ni lah. Okay. Ini salah satu cara nak bina engagement. Kita react story dia, kita like dia punya work post, kita comment anything apa pasal work post dia. Supaya sebab algoritma Facebook ni, akan kita tahu algoritma Facebook, sebelum kita buat apa-apa work post, kita kena engage dulu dengan orang lain. Contoh, kita pagi-pagi kita nak buat work post ataupun tengah hari nak buat work post, apa-apa saja work post berkaitan dengan nak post impact ke atau nak tunjuk income ke apa segalanya. Okay, kita kena engage dulu dengan orang. Sebab apa? Bila kita engage dulu dalam 10 ke 15 orang macam tu, then kita buat work post, kebarangkalian orang yang kita engage tu, orang akan nampak posting kita. Kita engage yang kawan-kawan kita yang belum join Tonwar. Supaya bila lepas kita engage tu, baru kita buat work post kita tu pula cantik, kita tunjuk income kita, meyakinkan pula. Dia algoritma Facebook, dia akan nampak kita punya work post. Kawan-kawan yang kita engage tadi, dia akan nampak. Itulah algoritma Facebook masa ni. Mungkin algoritma bertukar-tukar, tapi buat masa ni apa yang saya nampak, saya pun tanya orang lain. Okay, bila saya sebab saya tengok ada ejen takaful kawan saya, dia selalu engage dengan saya, dia jawab, dia respon saya. So tak pasal-pasal petang tu saya nampak dia punya work post. Tak pernah lalu work post dekat saya punya feed, news feed, dia pun nampak dia punya work post. Sebab apa? Pagi tadi dia engage dengan saya. Sebab tu rakan-rakan kena keep engage dengan orang supaya bila rakan-rakan buat work post, orang yang rakan-rakan engage dia akan nampak work post. So bila dia nampak, dia terbakar, mungkin lama-lama itu proses kita nak social link, lama-lama dia akan sengaja. Itulah proses dia. Okay. So next, ni direct approach lah. Saya cerita ni Farhani ni, saya punya wife lah. Dulu time saya WhatsApp dia ni, saya message messenger ni, saya nak tackle dia. Jadi kita nak tackle dia dalam masa yang sama, kita nak dia dalam sama, kita tak tahu nak gunakan ucap apa, kita kata lagi kan. Time ni saya ingat lagi, saya kata dia, saya nak tanya 2 soalan. Yang pertama, awak dah join sikap Tonwar ke belum? Ni direct approach. Okay, yang kedua, awak dah berpunya ke belum? 2 soalan saya tanya. Sebenarnya saya nak tanya pasal yang nombor 2 tu, dah berpunya ke belum? Tapi yang pertama tu saya select sikit, dah pakai sikap Tonwar ke belum? Daripada situlah kita engage, memang betul-betul saya bertunang dengan dia. Saya engagement betul lah. Okay, sampai sekarang dah anak 2 dah dengan Farhani. Okay, daripada dengan Farhani ni lah saya ingat saya tu after that baru tunang. Bila esok pun free, nampak? Dah banyak dah orang berkahwin dengan dalam platform Tonwar. Mula-mula nak servis group, lama-lama servis kahwin. Dan berapa ramai dah pasangan yang berkahwin. Okay. Jadi anda tengoklah macam mana saya approach wife saya. Time ni saya memang
jaranglah WhatsApp dia kan. Tak pernah sekali, tapi sebabkan nak dia, tak tahu apa point, ajak join syarikat. Okay, next. Follow up. Ni salah satu teknik saya follow up lah. Okay, saya bagi tahu kat dia SIM RM10 free postage dan saya bagi jaminan. Manusia suka jaminan. Kita lah beli sesuatu barang, kita suka warranty 2 tahun ataupun 100% money back guarantee. Sebab tu orang suka jaminan. So jika cik guna SIM card ni tetapi internet Tuan Wow lebih slow daripada SIM card cik sekarang, maka saya ganti balik modal tuan. Jaminan itu hanya jika tuan bayar pada hari ini. Nampak call to action dia? Saya bagi tarikh dia urgency. Okey, pada hari ini sahaja. Saya bagi jaminan dan saya letakkan agensi. Pada hari ini saja. Kalau dia join hari ini, saya akan jamin kalau dia tak puas hati, saya bagi balik modal. So ini adalah promosi. Apa saja bentuk promosi mengikut kemampuan kita. Kalau rakan-rakan mampu nak bagi free postage, silakan. Kalau tak mampu nak bagi free postage, jangan tulis SIM card RM10. Asalnya RM12.5, tapi saya bagi jimat RM2.5, SIM card RM10, postage RM10, lepas tu bagi jaminan. Ikut kemampuan rakan-rakan lah, tapi orang suka jaminan. Okay, so apa saja promosi, ini cara saya follow up. Kempen-kempen macam smart gadget, apa sajalah macam sepatu kita ambil, kata kempen-kempen yang HQ buat tu gunakan sebaik mungkin. Okey, untuk kita approach, untuk kita follow up prospek-prospek kita yang lama. Okey, boleh tak macam tu? So akan nampak kan? Okey, next. Ini bab yang kalau saya explain pasal ni, memang kata tak habislah malam ni sampai pukul 1 pagi lah. Ini adalah lubuk utama guys. Lubuk utama tempat saya mencari rezeki lah, iaitu di Facebook group. Sebenarnya kat sini lah. Kalau diharapkan personal branding semata-mata, kita ni bukan artis guys. Okay, kita ni bukan artis. Kita jual sekali, 1000 orang beli. Bukan. Tapi kat mana tempat kita berjual beli, nak dapatkan customer, this is Facebook group. Kat sini lah kita boleh buat hasil kadang-kadang. Okay. Jadi nak tak saya kongsikan sikit ayat. Saya kongsikan sikit lah macam mana saya dapatkan database dan macam mana saya dapatkan database lah. Sebab kita orang Tuan Wah ni masalah dia adalah database. Setuju tak dekat saya? Anda tak ada database, tak ada orang yang nak tanya anda pasal apa bisnes ni, apa SIM card ni. Sebab tu anda susah nak close. Setuju tak dekat saya? Betul tak? Cuba respon sikit. Saya nampak tu memang yang saya nampak kat skrin ni lah Farahiyah. Memang dia type betul-betul ni. Memang banyak ilmu dia type tu. Okey, respon sikit kat adik ke Kak Farahiyah. Respon sikit. Times up ke apa ke. Buat macam ni. Terima kasih lah. Okey. Salih nanti boleh kongsikan balik. Sebab nanti HP dia akan upload balik dekat YouTube ke dekat mana dah upload balik recording ni. Jangan risau. Okay. Jadi saya nak kongsikan sedikit macam mana saya manfaatkan Facebook group ni untuk saya jana pendapatan, untuk saya jana database yang banyak. So boleh tak? Boleh saya kongsikan? Respon sikit Tuan Arni. Cantik. Cukup lah satu mewakili semua. Okay. Jadi saya kongsikan kepada rakan-rakan, okay, manfaatkan Facebook group. Sebab ini tempat saya mencari rezeki. Okay. Okay. Share screen. Mana kita ni? Okay guys. Nampak tak saya tulis apa kat sini? Collect database. Clear tak? Tuan Ani clear tak? Clear. Saya kat sini saya pecahkan macam mana nak collect database. Saya bagi contoh 1, contoh 2. Contoh 1, contoh 2. Maksudnya untuk kita collect database, untuk kita approach orang join dengan Tuan Wow, ada 2 kaedah. Pertama, kita approach dia sebagai dealer, dia nak buat bisnes. Kedua, kita approach dia sebagai pengguna sahaja. Tapi kelebihan kita approach orang sebagai dealer, automatik dia akan guna SIM card tu. Sebab saya ada guna ayat kata sekiranya kami nak ajak awak buat bisnes, pertama sekali step pertama awak kena guna SIM card. Jadi automatik kita dah approach dia sebagai pengguna. Dia nak buat bisnes, dia kena pakai SIM card ni. Sebab nak dapatkan ID tu, bila anda dapat ID, anda recommendkan benda ni ke orang dan anda daftarkan bawa ID anda akan dibayar setiap bulan.
nak atau tidak, dia terpaksa jadi pengguna. Itu kelebihan kalau kita approach sebagai dealer. Okey, yang kedua kita approach sebagai user. Jadi saya tekan, saya tunjukkan contoh macam mana nak approach orang secara dealer lah, ayat-ayat dealer. Explore lah. Nampak tak kat sini? Tuan apa, Wellin Jun. Wellin Jun nampak tak? Nampak, komen sikit. Nampak kat sini saya tunjukkan contoh. Ni salah saya nama pun contoh. Ni contoh ayat. Adam, Tuan Adam nampak tak Adam? Tuan Adam garu-garu. Okey, clear, cantik. So ini adalah contoh ajak urgent. Siapa nak bisnes part time? Saya hanya perlukan 30 orang saja, potensi 1,600 ke 3,000. Respon nak. Pentingnya dalam sesuatu iklan kita ada call to action. Nak suruh minta orang tu respon apa? Respon nak ke, respon nak tahu ke, nak bisnes ke. So saya letakkan muka saya sendiri depan JNT, dalam JNT kan. Lepas tu ni ayat dia, so tengok komen dia. 46 komen guys. Okay, so ni dah database yang akan masuk dalam WhatsApp saya. Saya akan sharekan contoh macam saya respon. Ni sebab saya lambat respon, saya sekalikan je nama orang ni. Saya bagi diorang call to action, so tekan link WhatsApp ni. Macam tu lah. So ini salah satu cara saya lah untuk dapatkan database. Okay. Next. Next, saya pergi yang seterusnya, contoh yang kedua. Ini contoh ayat iklan dealer. Macam mana nak approach orang untuk dealer, untuk ajak orang buat bisnes. So ini salah satu cara tim saya juga dibuat. Tim saya dia guna ayat iklan ni. Maksudnya tadi ayat iklan dah lain lah. So ini ayat iklan dia, pengambilan segera dibuka PKP. Tengok gambar pun kena lah, dia pakai mask ni, waktu PKP lah. Nampak, part time, full time, income harian. So ni salah satu ayat untuk kita approach orang nak join business dengan kita. Okay. So tengok 183 komen guys. Yang komen nak. Bila komen nak, nampak Remy ni seorang polis. Okay, dia anggota polis bawah tim saya, rangkaian saya. Polis pun dah ada gaji hakiki dia. Sekarang ni dekat tahun luar pun income ni 4 angka. Jadilah guys, buat secara part time. Kerja hakiki polis, tak ada nak kena tinggalkan kerja hakiki. Anda masih kerja, teruskan kerja. Tapi jadikan tahun luar adalah satu platform side income yang paling terbaik lah bagi saya. Okay, tengok dia bagi CPA. Okay, letakkan CPA terbaik, klik untuk link penerangan. So bila masuk dalam WhatsApp, terpulang lah. Bila lead tu dah ada dalam WhatsApp, dah masuk dalam WhatsApp, terpulang anda nak approach orang cara nak explain guna voice note ke, atau nak guna skrip-skrip ke, apa saja skrip boleh guna. Tapi penting sekarang ni adalah anda kena dapatkan database. Penting kena ada orang tanya pasal bisnes kat anda. Masuk dalam WhatsApp anda. Tanya pasal bisnes. Itu paling penting. Okay? Okay, itu saya dah tunjukkan contoh orang approach nak jadi pengguna. Ini pula iklan sebagai user. Ini contoh pula untuk user. Okay, kita juga boleh approach orang sebagai pengguna. Tapi ini pun kaedah yang mantap juga sebenarnya. Kita ajak orang sebagai pengguna. Contoh ayat kawan saya ni, Muhammad Azizi. Okay, siapa lagi belum daftar singkat Rakyat Satu Malaysia? Singkat hanya RM10. So dia letak ni, maksudnya grup ni mungkin grup berbayar tu. Berbayar. Okay, jadi ada grup yang berbayar, ada grup yang free. Tapi mostly saya 90% saya post semua kat grup yang percuma. Jadi boleh kita panggil zero cost marketing lah. Okay, jadi ini salah satu cara macam ni kita nak upload. Dapat 18 komen. Ini baru satu iklan. Kalau dia post dekat 15 grup, sesi pagi dia post kat 15 grup, bayangkan. Satu iklan boleh pergi 18 komen. Kalau ada 15 iklan sesi pagi kan, at least dia dapat 20 orang database masuk. Jadi kalau tanya saya macam mana anda dah dapat close, anda kena ada database. Minimum sehari anda kena ada 20 database. Okay? Jelas tak kat situ? Boleh ke boleh? Sebut sikit, cantik Adam, Tuan Adam. Sebab saya kat skrin ni saya tak nampak semua orang. So mana yang saya nampak, saya panggil lah. Kalau nampak skrin ni semua orang, saya tak nampak lah skrin yang saya kongsikan ni. Okay? Jadi iklan user yang kedua, iklan pun menarik. Sebab saya kenal dengan dia ni, dia antara orang yang banyak close yang ramai. Okay? Dia buat iklan kelas online tak cukup data. Kerja di rumah banyak guna data. Wi-Fi tak support. So anda boleh follow ni, Tuan Hafiz bin Hafiz. Sebab saya tengok dia antara orang, nampak dia share, 63 share. So cara dia senang, dia ambil ayat ni,
Okey, anda post dekat wall post anda, lepas tu anda sharekan ke banyak group. Okey, pagi anda share ke 30 group, tengah hari 30 group, malam 30 group. Jadi total sehari tu 90 group anda share. Okey, yang pasti pertama anda kena buat ayat dekat wall post. Ini salah satu kaedah yang menarik jugalah. Okey, kenapa saya suka ayat dia? Sebab dia mula dengan masalah, dengan tanda persoalan. Okey, kerja online tak cukup data. So lepas tu dia bagi solusi. Kejap, saya nak bagi data 120 gig ke 270 gig dengan kelajuan tambahan. Okey, dan siap bagi free, promosi lagi, free 32 gig. Ini 32 gig yang kita dapat dah setiap hari 1 gig sehari. Dan register 1 percuma 3 hadiah. Yang kawan kita Hafiz Udin ni, dia banyak bagi macam USB cable, apa-apa sajalah, sebab customer kita dia suka free gift. Kena tahu tu, customer kita suka free gift. Okay? Lepas tu pastikan dalam gambar ni ada gambar macam kelajuan internet, dan ada gambar singkat, dan ada gambar anda tengah post ke. 3 gambar ni kena ada. Kalau ada muka anda, lagi convincing lah, lagi meyakinkan. Sebab tu anda kena sekali kena buat COD. Untuk ada nak post buat macam ni lah, nak buat posting dan kena ada CPA. Okay, serius kena, okay kita PM. Ni CPA. Okay, pastikan dalam anda punya iklan tu, jangan tulis saya jual singkat Tuan Wow ni, siapa nak beli, ada internet 100 gig, TDS 60. Okay, itu dah biasa sangat. Sebab apa? Bisnes dia wujud sebabkan masalah. Apa masalah orang Malaysia? Kat Malaysia masalah orang apa? Internet tak cukup, internet mahal. Jadi kita kena keluarkan, kena discover apa masalah orang kat Malaysia. Jadi kita kena bagi tahu dulu masalah tu dekat ayat iklan kita. Masalah apa? Anda bayar mahal tapi dapat internet tak cukup laju. Unlimited data tapi speed cap kena potong, speed cap, unlimited speed cap. Speed cap dia kena halang. Okey, jadi anda kena bagi tahu apa masalah orang Malaysia. Internet tak cukup, buat PDPR tak cukup data. So baru bila orang yang tengok, customer kita yang tengok, dia ada masalah tersebut, barulah dia akan connect dengan kita, baru dia communicate dengan kita. Jangan terus tulis saya jual singkat Tuan Wow ni macam ni. Itu dah bosan guys. Itu teknik lama. Kalau anda masih buat lagi benda tu, yakin pasti dah percayalah anda punya database memang tak banyak. Database anda memang sedikit. Jadi anda kena twist sikit. Okey, anda kena cerita dulu apa masalah orang Malaysia. Tanya dalam group, apa masalah orang kita ni? Tak cukup data lah, data perkelajuan tu, data ada tiket lah. Okey, lepas tu data mahal lah. Bayar mahal tapi dapat data sikit. Lepas tu hotspot pun sampai 10 gig saja. Kami nak tawarkan unlimited hotspot. Ke semua internet kami yang berkelajuan tinggi boleh di hotspot untuk semua aplikasi. Itulah kekuatan kita. Kita kena tahu kekuatan singkat kita dan kelemahan singkat pesaing kita. Kekuatan singkat kita ni, kita punya internet TDS 60, 79 gig tu semua boleh hotspot. Susah rakan-rakan nak dapat singkat kat kawasan tu yang lebih daripada 10 gig untuk hotspot. Kebanyakan semua 10 gig ke bawah. Hotspot boleh 10 gig je. Lebih daripada 10 gig tak boleh nak hotspot. Jadi itu kekuatan singkat kita. Jadi produk knowledge kita kena power guys. Untuk kita bersoal jawab dengan prospek. Okey? Nampak tak guys? So saya dah tunjuk dah. So sebelum kita buat iklan dan gagakan, saya nak bagi tahu kita kena ada satu bentuk engagement. Apa-apa iklan kita nak buat, sebab Facebook kita ni bukan kuat sangat. Macam mana kita nak kuatkan Facebook kita supaya bila kita buat iklan-iklan kat group ni tak kena block. So salah satu cara dia adalah kita buat engagement. Dia salah satu contoh engagement. Kadang-kadang mungkin dah biasa nampak dekat Facebook tu. Tapi kenapa dia buat macam ni kan? Tak terfikir sebab apa? Salah satunya lah sebab dia nak kuatkan Facebook dia. Contoh macam ni, tepek barang jualan korang, pokok berkenan, semoga murah rezeki. Tengok berapa ramai orang komen, 101 komen. Jadi Facebook kita ni, bila kita post something tak ada orang komen tu. So salah satu cara kita nak bagi tip orang komen kita punya Facebook, kita buat macam ni, tepek barang semua kan. So sebelum kita buat iklan, pastikan kita ada buat engagement. Sebab bila engagement ni akan meningkatkan kekuatan Facebook kita. Sebab tu lah ada orang Facebook dia buat iklan kejap dia dah kena block. Sebab apa? Sebab Facebook anda tak kuat. Anda buka Facebook anda semata-mata nak buat iklan. Anda tak ada engagement, anda tak engage dengan orang. Anda ingat kan engage dengan orang tu saja-saja ke? Tak. Sebenarnya kita engage dengan orang tu sebab nak kuatkan. Facebook ni dah ada rating. Makin kuat Facebook kita, makin susah kita nak kena block. Contoh macam ni, gaji dah masuk ni. Ada apa-apa saya yang boleh saya beli? So tengok 475 orang engage dengan Facebook kita. Tak pasal roasting only ni Facebook dia makin kuat. Jelas tak kat situ? Nampak tak?
Itu salah satu cara guys, kita nak kuatkan Facebook. Salah satu cara lah. So, saya masuk balik slide. Mana slide saya ini? Saya masuk balik slide. Okay, jadi akan nampak tak? Ni Zamri boleh tak? Nampak ada gambar ni Zamri lah muncul. Okey, ada kereta kat belakang tu. Ni Zamri buat santai-santai sambil belajar. Sekarang ni dia dah sambung belajar. Income katanya dah RM15,000. Okey, tengok kereta belakang tu mungkin salah satu hari nanti jadi kereta dia. Sekarang kereta dia warna kuning juga. Jadi satu benda saya nak macam nak